And masa Raja Bersiung ni makan gulai bayam ni, dia rasa ada something yang lain tau. Assalamualaikum and hai korang. So, hari ni lagi sekali I nak ceritakan tentang satu lagi kisah legenda. And kali ni masih lagi kisah legenda daripada utara sana. And kali ni daripada Kedah, which is legenda ataupun hikayat Raja Bersiung. Tetapi masalahnya sekarang ada certain sumber yang cakap cerita tentang Raja Bersiung ni hanyalah cerita legenda ataupun mitos semata-mata. Tapi ada certain juga sumber mengatakan bahawa Raja Bersiung ni benar-benar wujud, and ianya based on kisah benar. So for me, mungkin ada betulnya, mungkin Raja Bersiung ni memang betul-betul wujud pada zaman dulu kala lagi. Tapi mungkin cerita tentang Raja Bersiung ni dah ditokok tambah untuk jadikan cerita ni lebih menarik dan lebih unik lagi. Okay, now Raja Bersiung ni merupakan nama gelaran bagi seorang raja daripada negeri Kedah yang berpusat di Lembah Bujang. So pada zaman raja ni, negeri Kedah ni still lagi sebahagian daripada kerajaan Sriwijaya. Jadi menurut info, raja ni berketurunan Siam. Dan nama sebenar Raja Bersiung ni merupakan Raja Ong Maha Perita Deria. Dan Raja Bersiung ni merupakan raja keempat daripada keturunan Merong Mahawangsa. Jadi dari dulu lagi, Raja Bersiung ni dikenali sebagai seorang raja yang sangat zalim dan sangat kejam, and at the same time dia ni sentiasa ditakuti oleh rakyat-rakyat di negeri Kedah tu. Dia punya tahap kejam and strict sehingga kan siapa-siapa sahaja yang melakukan kesalahan, even kesalahan kecil, mereka akan ditangkap dan dipenjarakan. And even ramai juga rakyat-rakyat ni dibunuh oleh pengawal ataupun panglima Raja Bersiung ni. Okay, now sekarang macam mana raja ni boleh akhirnya dapat gelaran Raja Bersiung, and sampai sekarang orang kenali dia sebagai Raja Bersiung. Bersiung ni maksud dia, siung tu adalah taring Okey, jadi cerita dia macam ni. Baginda ni, makanan favourite dia adalah gulai bayam tau. So nak dijadikan cerita, pada suatu hari, masa tu baginda Raja Bersiung ni tengah pergi berburu kat dalam hutan lah. And then macam biasalah, tukang masak dia ni kan ditugaskan untuk memasak gulai bayam, iaitu makanan favourite baginda ni. Jadi nak dijadikan cerita, time tu I baca diorang cakap masa tukang masak ni dia tengah menyediakan makanan untuk Raja Bersiung ni, dia terleka tau. Dia punya tahap leka sampaikan dia terpotong jari dia sendiri, sampaikan berdarah. Jadi time tu agaknya dia kejar masa untuk siapkan makanan untuk Raja Bersiung ni before dia patah balik ke istana dia. So masa tangan dia luka tu, ada titisan darah dia termasuk ke dalam gulai bayam raja ni tau. Jadi time tu tukang masak ni dah macam, alamak, macam mana ni kan, darah dia dah termasuk dekat dalam gulai bayam ni. Tapi agaknya dia tak nak melengahkan masa. Dia takut kalau dia buat baru, mungkin raja tu lagi marah sebab nak kena tunggu masakan baru. Jadi dia rahsiakan daripada pengetahuan sesiapa bahawa gulai bayam tadi ni dah termasuk darah daripada luka dia tadi. And tak lama kemudian Raja Bersiung ni pun pulanglah ke istana dia. And time tu macam biasa dia rasa sangat lapar, dan dia pun terus bersantapkan nasi berlauk gulai bayam yang telah dicampurkan dengan darah tukang masak dia tu tadi. And masa Raja Bersiung ni makan gulai bayam ni, dia rasa ada something yang lain tau. Dia rasa macam lauk gulai bayam ni tak macam before ni yang dia rasa. Jadi disebabkan sifat ingin tahu dia yang amat tinggi, so Raja Bersiung ni pun panggil lah tukang masak dia tadi. And dia tanyalah tukang masak dia, kenapa rasa gulai bayam hari ni yang kau masak berbeza daripada sebelum-sebelum ni yang kau masak kan? Jadi mungkin disebabkan dia ni raja, tukang masak ni pun dia tak berani nak menipu. Akhirnya dia pun berterus terang lah dengan Raja Bersiung tu bahawa rasa gulai bayam ni jadi lain disebabkan
dia terpotong jari dia, and jari dia luka, and ada darah daripada jari dia ni termasuk kat dalam lauk gulai bayam tu. And time tu mungkin tukang masak dia ni dah rasa prepare lah, mungkin dia ni kena marah ke apa. Tapi surprisingly dia terkejut sangat sebab Raja Bersiung cakap dia sangat suka lauk gulai bayam tu pada hari ni. And start tu lah Raja Bersiung ni dia dah datang perangai pelik dia, iaitu dia dah start addicted ataupun dia start ketagih dengan darah manusia. So every time tukang masak dia ni masak lauk kegemaran dia gulai bayam tu, mereka mesti kena masukkan darah manusia ke dalam lauk gulai bayam tu. And antara mangsa-mangsa dia adalah musuh-musuh ataupun rakyat-rakyat baginda yang dah dipenjarakan tadi tu lah. So every day ataupun setiap hari pengawal istana perlu membunuh ataupun memancung banduan-banduan penjara tadi. Dan darah-darah mereka ni akan dikumpulkan dan dimasukkan di dalam satu bekas, and then mereka akan memasukkan bekas darah ni ke dalam lauk gulai bayam tadi. And semakin hari Raja Bersiung ni semakin ketagih dengan darah manusia ni, sampaikan dia tak boleh hidup satu hari tanpa gulai bayam darah ni. Dia punya tahap obses tu sampaikan banduan dekat dalam penjara dia dah kosong dah, sebab semua orang telah dibunuh untuk raja ni dapatkan darah mereka. Disebabkan kes ni lah rakyat-rakyat negeri Kedah semakin takut sangat dengan Raja Bersiung ni. Even petugas istana Raja Bersiung tu sendiri pun takut dengan Raja Bersiung ni. Dan setelah penjara di istana Raja Bersiung tu kosong sebab semua banduan telah dibunuh, akhirnya Raja Bersiung ni telah menitahkan pengawal dia untuk menculik dan membunuh orang awam, terutamanya kanak-kanak, guys. And yang lagi menyedihkan sekali, orang-orang ni semuanya tak bersalah. Semakin lama, bila kes ni jadi semakin berleluasa, penduduk dekat negeri tu semakin marah tau dengan raja ni. Walaupun diorang marah, diorang still tak boleh buat apa-apa sebab raja ni berkuasa kan. Dan untuk dijadikan satu cerita, pada suatu malam secara tiba-tiba 2 batang taring ataupun siung telah tumbuh di dalam mulut Raja Bersiung tu. Dan start tulah orang gelarkan dia sebagai Raja Bersiung. Dan yang lagi menyakitkan hati sekali, bila taring dia dah start muncul dekat mulut Raja Bersiung ni, dia semakin bangga tau. Sebab apa dia bangga? Sebab rakyat dan juga musuh dia semakin takut dengan dia. Bagi kita kan, kalau kita nak orang hormat dengan kita kan, kita kena dapat respect daripada orang kan. Untuk Raja Bersiung ni tak. Bagi dia, semakin orang takut dengan dia, semakin orang hormat dia. Faham tak? Jadi siung ataupun taring Raja Bersiung ni semakin hari semakin panjang tau. Bermakna setiap kali dia makan gulai bayam bercampur darah ni, setiap kali itulah dia punya taring semakin panjang. Setiap kali itulah rakyat dan juga musuh dia semakin takut dengan dia ni. Pernah ada sekali tu salah seorang tukang masak Raja Bersiung ni, sebab dia tak tahan sangat dan dia geram sangat dengan Raja Bersiung ni, telah campurkan racun ke dalam gulai bayam Raja Bersiung ni. Tetapi malangnya rancangan dia ni gagal apabila anjing buruan milik raja ni tertumpahkan masakan gulai bayam tersebut. And then bila dia tumpah, anjing-anjing ni pun pergi makan gulai bayam tu. And after anjing-anjing ni pergi makan gulai bayam tu, semua anjing-anjing ni mati. And dari situlah raja ni tahu yang tukang masak ni ada intention ataupun ada niat nak bunuh raja ni. And after that, tukang masak tu telah ditangkap, diseksa dan dibunuh. And lagi sekali, tak ada siapa pun yang berani untuk tewaskan Raja Bersiung ni. Pernah ada satu ketika tu, sekumpulan nelayan telah melakukan pemberontakan di mana mereka telah memberontak dan menyerang istana Raja Bersiung ni. Sebab mereka ni dah tak sanggup dah hidup dalam ketakutan tau. Tetapi para nelayan ni hampir semua ditewaskan oleh pengawal-pengawal Raja Bersiung tadi. And salah seorang nelayan yang terkorban daripada pemberontakan tadi adalah adik kepada menteri Raja Bersiung ni. Menteri ni terkenal tau di kalangan rakyat-rakyat dan orang istana dekat sana. Jadi bila menteri ni dapat tahu je adik dia mati, dia rasa amat duka cita. Dan daripada sinilah
menteri ni dia start berdendam dengan Raja Bersiung. And daripada sinilah menteri tu dia start buat plan macam mana cara untuk mengalahkan Raja Bersiung tu. And pada suatu hari, time Raja Bersiung ni pergi berburu dengan dia punya pengawal dekat dalam hutan, menteri ni telah mengumpulkan beribu bala tentera untuk memberontak di istana Raja Bersiung tu. And at the same time, diorang nak mengusir ataupun menghalau Raja Bersiung tu daripada negeri tu. Dan apabila Raja Bersiung ni pulang daripada pemburuan dia, baginda berasa amat terkejut tau apabila dia tengok ramai tentera yang sedang menunggu and at the same time terus mengepung dia, di mana mereka ini telah diketuai oleh menteri tadi. Jadi time ni lah Raja Bersiung ni rasa sangat marah. So dia telah mengarahkan pengawal-pengawal yang teman dia pergi berburu tadi untuk menyerang dan berlawan dengan bala-bala tentera ni lah. Tetapi malangnya, pengawal-pengawal Raja Bersiung tadi ni telah belot and mereka telah menyokong tentera-tentera menteri ni. Jadi start sinilah Raja Bersiung ni dia rasa sangat takut sebab dah tak ada siapa pun backup dia. Jadi dia tahu bila dia stay kat situ dia akan mati. So dia pun terus melarikan diri dia masuk ke dalam hutan. Jadi masa Raja Bersiung ni dia lari masuk ke dalam hutan, kan tentera-tentera ni sedang cari dia kan. And time tu Raja Bersiung ni dia terus cabut guys dia punya taring dia. Ya, dia ni tak dikenali lagi tau as Raja Bersiung. And kawasan yang dia baling taring tu sekarang dinamakan sebagai Baling, itu di Kedah. And then masa Raja Bersiung ni sedang bersembunyi dan melarikan diri, dia juga pernah singgah di negeri Perak pada masa tu, di mana di kawasan tu sekarang dikenali sebagai Kota Raja Bersiung di Ijok, Perak. Dan tak lama kemudian Raja Bersiung tu mungkin dia ni kebuluran ke ataupun dia dalam kesakitan, akhirnya dia ni mangkat ataupun mati juga di dalam hutan tersebut tanpa sebarang gelaran dan juga kuasa. Dan sampai situ sahajalah riwayat Raja Bersiung, di mana cerita tentang hikayat ataupun legenda Raja Bersiung ni, I ada baca biasanya kalau legenda ni nak bagi tahu seseorang ni jahat, legenda dalam Malaysia lah, kalau nak bagi tahu seseorang tu jahat, diorang ada ayat kiasan tau. Tapi cerita tentang Raja Bersiung ni lah the only one diorang cerita tentang kekejaman seseorang raja tu secara terang-terangan tanpa kiasan. So itulah antara uniknya cerita Raja Bersiung ni. Memang semua orang tahu yang dia ni sangat kejam. So sampai sini sajalah cerita tentang legenda Raja Bersiung. Thank you so much untuk siapa-siapa yang dah tengok sampai habis. Jangan lupa tekan butang like and jangan lupa tekan butang subscribe kepada sesiapa yang still belum subscribe. So thank you so much and see you again.